harus, makruh, dan haram. Ini saya rasa kebanyakan daripada kita sedia maklum, tetapi tidak menghadamkannya baik-baik. Daripada 5 hukum taklifi inilah jawapan kepada soalan yang bertanyakan berkenaan hukum. Apa hukum itu? Apa hukum ini? Apa hukum demikian? Jawapannya mesti antara 5. Sebab apabila bertanyakan hukum, 5 tu lah. Sebahagian daripada yang kita dengar bila ditanya hukum, dia akan jawab, itu bid'ah. Sedangkan bid'ah bukan hukum. Hukum 5. Wajib, sunat, harus, makruh dan haram. 5 hukum taklifi. Boleh khalli balak. Arab kata khalli balak, maksudnya intabih, ambil perhatian. Khalli balak maksudnya kosongkan fikiran kamu, tumpu baik-baik, fokus. 5 hukum taklifi itu 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Bila bertanya tentang hukum ataupun kita tanya tentang hukum, jawapannya mestinya dikendaki antara 5. Ada juga yang itu tak ada masalah, tak apa, tak ada masalah. Itu bukan hukum. Orang tanya hukum. Ustaz, apa hukum sekian. Ustaz tanya, tak ada apa, itu tak ada masalah. Lain tanya, lain jawabnya. Orang tanya tentang hukum, dia jawab lain. Ada yang itu bid'ah. Mana ada bid'ah dalam 5 hukum taklifi tadi? Jadi istihbab ini adalah perkara yang disukai. Siapa yang suka? Syarak yang suka. Kalau ikut kita suka, banyak kita suka merapik kan. Ini bukan ikut kita, ikut syarak. Baik. Adapun sunat dan sunnah, 2 perkara berbeza. Ini ingatkan betul-betul saya cakap ni. Zaman tengah cempera ni kata orang Perak. Zaman tengah bergejolak, macam-macam hal, itulah inilah. Faham tak adik? Sunat hukum taklifi. Hukum, salah satu daripada hukum namanya sunat. Sunnatun, sama je, eja sama. Baris pun sama. Yang satu lagi sunnah, sama juga, eja sama juga. Tapi yang disebutkan kepada Nabi itu adalah maja'a kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada perkataannya, perbuatannya, sifat peribadinya, sifat kejadiannya, sifat akhlaknya dan pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Berkuranglah, sama dia takrifan lebih kurang kan hadis. Nabi sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu baik, fardu, wajib. Jadi satu kefarduan bagi setiap orang Islam. Sunnah lalu, sunnah lah dari segi apa? Itu Nabi sebut sendiri, sunnah. Hadis dan itu sunnah Nabi SAW. Perbuatan Nabi SAW diriwayatkan berpuasa Isnin dan Khamis. Sunnah lah tu. Sunnah lah perbuatan. Fizikal Nabi seperti hadis Hindun Ibni Abi Hala dalam kitab contohnya Al-Syama'il Muhammadiyah oleh Al-Imam At-Tirmizi. Antara banyaklah perihal muka Nabi gini, badan Nabi, tubuh badan Nabi menjadi antara disebut mufallajul asnan. Nah, gigi depan Nabi ni dia mufallajul asnan. Gigi depan Nabi ni dia jarang-jarang sikit. Dia bukan rapat. Jarang bukan jarang satu-satu, tidak. Elok. Jarang tu maksudnya bukan buruk, elok. Bila Nabi makan, tak ada tinggal saki baki makanan celah-celah gigi, tak melekat. Dia mufallajul asnan. Kita kalau makan tu dia sengih-sengih, cabai, bercerikit. Dengan sisa-sisa urat ayam lah hapus depan ni, sengih orang. Nabi tak jenis giginya tak boleh simpan satu baki tak depan. Itu sunnah tak?
Sunnah hanya akhlak sebahagian fizikal Nabi. Akhlak Nabi pula. Sayyidatuna Aisyah menjawab kepada Sayyidina Bilal, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Quran, umpama Quran berjalan. Sunnah lah, akhlak Nabi. Nabi pergi kenduri di rumah Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Dihidangkan tu biawak pada pasir, bakar, baik dah. Nabi tengok je. Sayyidina Khalid kata, tak boleh ke? Makan haram ke? Dia kata tak, tapi aku tak biasa. Keluarga aku tak biasa makan ni. Tapi orang lain elok makan, Nabi tak tengok. Kalau haram dah tengok, Nabi tengok kan? Maksudnya pengakuan, takrir. Sunnah ada, masuk sunnah juga. Itu sunnah. Jadi difahami daripada itu tuan-tuan, sunnahnya ada 5 hukum. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang harus, ada sunnah yang makruh, ada sunnah Nabi yang haram. Itulah kita. Wah, tak pernah dengar macam ni. Ada pula sunnah yang haram. Ada. Nabi kahwin berapa orang? Isteri. Dia jawab. Orang Tanjung Bayan. Nabi kahwin berapa orang? 11, 9 riwayat lah kan. Sunnah Nabi tak? Sunnah perbuatan Nabi. Boleh tak ikut sunnah? Kita kahwin 9 orang kumpul sekali. Kalau kahwin cerai sampai 9 tu lain cerita. Kumpul satu masa 9 orang. Kalau kahwin cerai itu 900 boleh. Ini satu masa 9 orang kumpul, boleh tak boleh? Sunnah Nabi lah tu. Sunnah Nabi buat. Itu sunnah yang haram kita lakukan. Nampak? Nabi makan minum tak? Kalau tak puasa Nabi makan, Nabi minum. Habis kita makan minum tu sunnah Nabi ya? Seharus. Sebagai seorang manusia, Nabi makan dan minum. Kita pun tak kisah nak makan minum. Tak mesti ikut sebab bilangan kali Nabi makan, tak payah. Harus. Sunnah yang kira leluasanya harus. Nabi solat 5 waktu sehari semalam tak? Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita pun melakukan sunnah je lah. Kita tahu itu wajib. Itu wajib, sunnah wajib kita lakukan. Jadi faham? Jadi dakwaan orang, marilah kita kembali kepada sunnah. Nampak macam ni ya, tapi kalau dipahamkan, sunnah yang baik. Tapi kita sangka baik, barangkali yang diajak sunnah masuk sunnah wajib dan sunnah yang sunat lah. Saya kira tak kena. Sebab sunnah ada 5 hukum, sunnah mana satu yang musuh kita balik ni. Betul? Takkan nak pergi buat sunnah yang haram. Betul? Nabi di antaranya, antara khususiat Nabi, tak dibenarkan menerima zakat ataupun sedekah. Haram hukum bagi Nabi. Habis kita macam mana? Nak terima? Nak terima tak? Jangan terima lah ikut sunnah. Perlu terima kan? Itu kena faham lebih. Dan daripada sunnah tu ada namanya sunnah jibiliyah. Apa sunnah jibiliyah? Contoh, Nabi dah memang orang Arab, maka dia pakai jubah. Ini sebahagian ulama faham beginilah. Kupasan ini panjang dan detail, saya cerita lebih kurang je lah ni ya? Sesuai dengan keadaan kita di sini, saya malah lebih kurang bab ni. Bab ni panjang kalau nak dibahaskan secara akademiknya sampai ke di universiti, cukup dalam. Ini saya lebih kurang saja cerita. Nabi sebagai orang Arab dia pakai jubah. Sebahagian ulama mengatakan kita sunnah lah kita pakai jubah, sunnah. Sebahagian ulama mengatakan itu sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah maksudnya Nabi sebagai orang Arab dia pakai pakaian bangsa dia. Maka kita sebagai orang Melayu kita pakai pakaian bangsa kita, baju Melayu, itu pun sunnah. Nabi sebagai orang Arab serban. Abu Jahal pun serban, Abu Lahab pun serban. Dia sebagai orang Arab, kita sebagai orang Melayu kita kepiah. Tersungguh hukum. Adakah sunnah? Sunnah juga bagi ulama yang mahamkan itu sebagai sunnah jibiliyah. Jangan bergaduh lepas itu. Nampak?
Jadi lawan bagi sunnah pun ala-ala cerita, lawan bagi sunnah. Lawan bagi sunnah bid'ah. Bid'ah ni benda yang Nabi tak buat. Lebih kurang lah, saya sebut lebih kurang. Ini bukan dengan terminologi akademiknya kita bersembang ni ya. Jadi apabila sunnah itu lawannya adalah bid'ah, sunnah terbahagi kepada 5 hukum taklifi. Bid'ah pun melibat 5 hukum taklifi. Begitulah yang digagaskan oleh Sultan Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam Asy-Syafi'i. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah harus, ada bid'ah makruh, ada bid'ah yang haram. Jadi ada juga orang cakap tinggalkan bid'ah. Takkan bid'ah yang wajib kita tinggalkan. Kita pun sangka baik dah balik nak bergaduh. Jangan bergaduh. Masjid dan surau di tempat kita nak bersatu padukan umat kan? Kita faham sangka baik bahawa kali yang disuruh tinggalkan itu adalah bid'ah. Bid'ah yang haram dan bid'ah yang makruh. Senang faham gitu. Saya senang ya. Macam sunnah tadi ada kan? Macam mana sunnah? Sunnah ada 5. Contoh. Apa yang bid'ah ni betul. Bid'ah yang wajib. Sekolah. Zaman Nabi ada sekolah. Dikira oleh ulama usul sebagai masalihul musallah. Zaman Nabi ada tubuh sekolah tak? Jawablah. Ha? Tak ada. Habis kita buat sekolah ni ada SK Tanjung Bayan, SK apa semua dengan hukum wajib lah untuk menjaga pendidikan macam ma'had apa semua itu ini bukan? Menyebar luaskan pendidikan secara berorganisasi, terurus dan sebagainya. Bid'ah wajib. Ada bid'ah Nabi tak buat, sunat. Antara ulama Nusantara menyebut itulah di antara sebut saya tak, kita bukan nak bincang ni, kita bincang lain ni. Tapi saya sebut, saya layan tahlil. Nabi ada buat tak? Saya jawab, Nabi ada buat tak tahlil? Tahlil yang la ikut tahlil, bukan saya masukkan tahlil tu la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah memang Nabi ada buat lah. Nabi saya sebut afdalul zikri, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Tapi tahlil macam kita buat ni, mula dengan Fatihah, 3 kul, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Fatihah, balik alif lam mim. Ayat kursi lillahi ma fis samaa madar rasulullah yukallifullah, ada zikir macam inilah apa semua salawat. Yang itu saya masukkan yang itu dengan doa khas sendiri. Ada Nabi buat tak? Ada. Bid'ah. Sepakat saya bercakap bid'ah. Dia apa hukumnya? Bila saya bid'ah tanya hukum. Apa hukumnya ni? Tanya ni. Itu baru cek. Tiba-tiba orang jawab bid'ah. Itu bukan hukum. Hukumnya apa? Sebagian ulama, terutama ulama Nusantara mengatakan bid'ah sunat hukumnya. Dan dia kata harus. Sebab apa yang kita baca satu persatu kalau dicerakin kan, semua di bawah anjuran Nabi SAW. Bacaan ayat beberapa potong ayat daripada Al-Baqarah Nabi ada anjur. Cuma kita dah halalang tu sekali baca semua sekali. Ginilah caranya. Nabi ada sebut baca Fatihah, ada sebut baca 3 kul semua, digabungkan sekali, dibaca sekali. Salah ada digabungkan sekali tu. Adakah menjadi salah? Tak ada. Sebab apa kata tak salah? Sebab mana ada Nabi larang? Ada Nabi larang? Tak ada. Jadi boleh. Sama ada harus ataupun sunat. Fahamnya begitu. Memang bid'ah. Boleh. Boleh tak ada bid'ah yang haram. Nak rasa warak sedih sikit, sembahyang subuh esok buat 4 sama dengan Isyak. Buat yang orang lain 2 ke 4 cepat sikit masuk subuh. Haram tu bercanggah dengan dasar. Dengan paksi Islam memang tak boleh sembahyang subuh buat. Apa saya buat 4 pandai-pandai tambah ni Nabi. Biar cepat terima dari Tuhan, orang lain buat 2 ke 4. Lebih sikit pahala, berat sikit. Jangan buat pasal. Boleh. Lebih kurang itulah. Boleh. Yang melibatkan tu. Dia sama juga. Nikah. Apa hukum nikah? Apa hukumnya nikah? Terlibat dengan 5 hukum. Ada nikah wajib. Apa nikah wajib? Contoh, apabila seseorang yang mampu dah tak mampu nak tahan nafsu lah. Kalau dia tak nikah, terjebak daripada maksiat, wajib nikah dulu.
Nikah haram. Ada tak nikah yang haram? Ada? Ada. Contoh? Ha? Jawab aja, tak apa jawab. Contoh nikah sesama mahram, ataupun nikah dengan adik-beradik isteri dalam waktu yang sama. Dia dah kahwin dengan kakak, waktu yang sama dah dimandu dengan adik. Mana boleh? Boleh nak kahwin dengan adik tu, cerai kakak tu, kahwin adik boleh. Orang Melayu panggil apa, salin tikar kan? Boleh. Sekali dalam satu masa haram. Itu semua betul terlibat dengan 5 hukum taklif. Puasa pun sama, 5 hukum taklif. Ada puasa wajib, ada puasa sunat. Puasa wajib sunat tahu lah. Puasa harus, ada puasa puasa makruh. Puasa makruh dalam keadaan kita bersangatan, lapar dan dahaga ni melibatkan sunat atau terlampau sangat. Puasa dulu. Makruh jadinya. Ada puasa haram, puasa hari raya. Jadi begitulah juga sunnah dan bid'ah juga terlibat dengan 5 hukum taklif. Datang ke surau masjid, 5 hukum lah. Ada datang ke surau makruh, ada datang ke surau jadi haram. Contoh orang perempuan apabila dia pergi confirm, dia yakin akan berlaku fitnah ke atas, haram dia pergi surau. Jadi itu permainan ahli fikih ataupun kita panggil fuqaha. Faham ya? Saya tahu sebab itu bukan nak sembang masa itu. Jadi penerangan saya tadi bukan penerangan yang detail. Itu penerangan saya limbah saja. Sebab kita dah sebut pada itu. Kalau nak dibahaskan dari segi lebih banyak, macam-macam lagi lah pandangan. Dan saya pun kita pun membaca dan mengambil kira semua pandangan ulama yang ada. Macam itulah. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi dalam dari segi syarak disukai mengikut mazhab Syafi'i lagi sunat memulakan memakai baju, pakaian, selipar, kasut dan sebagainya, begitu juga seluar dan sebagainya. Bil yamin min kumbaihi, kalau baju masuk melalui lengan kanan tangan tu. Ini kum, ini namanya kum. Kumun. Ingat hadis Abi Hurairah, dia letak kucing. Hirratun, anak kucing di dalam kum dia. Sorok bawa. Kucing ada dalam. Nabi tengok, oh ada kucing. Dari Nabi gelar ada Abi Hurairah. Ini kum. Yang dimasukkan kum ni di hujung. Di sini lengan. Ini daripada bab itlaqil juz'i wa iradatil kul. Sebut ujung mana tapi yang dimasukkan masuk daripada sini lah. Daripada tangan baju sebelah kanan. Lepas tu baru belah kiri. Lepas tu kepala. Atau kepala dulu. Itu tangan kanan. Tangan kiri pun betul juga. Atau tangan kanan, kepala, tangan kiri. Betul juga. Semua kira mula pada tangan. Kalau masuk tangan kanan, masuk tangan kiri, masuk kepala, itulah yang terlebih utama. Tapi masuk baju macam ni orang lelaki, orang perempuan tak masuk baju t-shirt ni tu. Dia tak betul tak? Mana ada orang perempuan pakai baju tangan kanan dulu, tangan kiri, itu masuk kepala. Jarang lah, saya tahulah saya anak 5 semua perempuan. Perhatian saya. Betul tak betul ni? Orang perempuan dia akan masuk kepala. Betul masuk tangan kan? Masuk tangan kiri kan? Sunnah juga lah tu. Sunnah juga lah. Okey. Kalau ada orang perempuan dia masuk tangan kanan dulu, memang rare. Susah cari tu. Baik. Segala-gala je lah, baju korong, baju ubah, lebih kurang sama je. Mulakan kanan dulu. Baju kemeja kanan, kiri, bahu putar. Warijlai sarawil, begitu juga kanan seluar, masuk kanan, kaki kanan. Ini tuan-tuan semua dah tahu, saja kita nak ambil ambilan. Bukan tuan-tuan tak tahu pakai baju kanan dulu. Adik-adik ni pun tahu. Tahu kan kita belajar benda baru kan, tak? Ambilan. Faham kan?
kalau nak buka daripada kiri dulu, terbalik lah, baru kanan. Apa nak cerita pakai baju pun, pakai je lah jadi tutup aurat. Salon punya letak kena kiri kanan pun payah sangat. Agama Islam ni susah benar. Tak, tu bukan masalah susah sangat. Ini bukan cerita macam itu, tuan-tuan. Falsafah ada sebaliknya. Ini cerita orang yang nak ikut Nabi, orang yang kasihkan Nabi. Ini falsafah ada sebalik yang kita nak bincang malam ni. Orang yang kasihkan seseorang, yang terhutang budi dengan seseorang, yang begitu cinta dia dengan seseorang, dia amat menitik beratkan benda-benda sehingga benda yang sekecil-kecil benda. Ini baru cerita masuk baju ni, belum cerita besar-besar benda. Bagaimana umat Islam berinteraksi dengan Nabi kita Muhammad SAW, Abdul Qurun, sepanjang kurun daripada Nabi sampai ke hari ini. Inilah buktinya. Al-Imam Nawawi sekitar tahun 600-500 hijrah, begitulah lebih kurang, saya tak ingat. Itu lebih kurang tahun 500 ke 600 hijrah, itulah hidup Imam Nawawi. Tengok macam mana interaksi umat Islam dengan Nabi. Sampai buat pakai baju pun dia rekod. Ada ke pernah ada macam ini dalam mana-mana agama dan mana-mana orang? Tak pernah. Kita bukan nak cerita pasal masuk baju sangat, nak cerita bagaimana umat Islam berinteraksi dengan Nabi SAW sampai ke tahap ini adalah interaksi bagi mereka yang kasih kepada yang sepatutnya layak dikasihi. Faham tak faham? Ada setengah orang yang masuk pakai baju pun itu tanda tak cinta lah cakap macam tu. Betul tak betul? Muskilah kabirah, ada masalah besar antara hubungan dia dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana letaknya syahadah kamu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Apa erti? Apa erti selawat kita Allahumma salli ala Muhammad? Apa erti kita pertahankan sangat antara tarawih tu Allahumma salli ala Muhammad? Apa erti kalau buat macam ini buat tak tahu. Dia tak banyak. Buat apa erti sebalik benda-benda tu? Betul? Setuju tak? Kita kasih mak ayah kita, lama dah tak ada, kembali ke rahmatillah. Mudah-mudahan semua mak ayah kita malam ini dicucuri rahmat, diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilapangkan kubur mereka insya-Allah. Kalau ada kesalahan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan dengan adanya hidup kita lagi hari ini sebagai bekalan buat mereka, bantuan buat mereka, kita kasih sangat pada mereka. Waktu mereka hidup kita doa Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bila dah mati, itu juga doa. Doa itu diteruskan. Dan Nabi ajar bila dah mati, Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Itu doa bapak-bapak bila dah mati. Faham? Faham tak? Allahumma ghfir, ada sebagian ulama sebut Allahumma ghfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu mak bapak hidup lagi, mati dia waktu doa tu terus tambah Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Siapa yang doa tu Nabi dia tu. Satu hari kita teringat kuih kasui. Tahu kuih kasui ada orang main kuih lompak. Kalau letak dalam acu tu namanya lompak. Lesut di tengah tu. Warna coklat lah. Kalau kasui ni tak ada digawe dengan kelapa orangnya. Hampirnya. Ya. Kan? Tak tahu lah orang sini panggil apa. Saya panggil kasui. Sama. Teringat no, datang satu hari teringat dan kuih kasui, teringat mak masak tu. Suruh orang rumah seri masak kuih kasui, buat kuih kasui tak makan, dia pun buat resipi dia. Kita pun makan setengah letak lagi. Oh wahai, apa awak setengah penat-penat kat dapur ada 3 lengan lagi. Awak pakai setengah letak, siapa nak makan? Apa pasal macam ni? Tak sama dengan mak punya. Sentimental value kan. Orang cakap lah, kenapa tak cakap nak makan yang macam mak punya resipi. Saya ada belajar. Nanti kejap buat label. Siap makan 4 lengan. Kita berdek. Lengan tu budak-budak dalam kota tu. Lengan tu yang macam pekeh tu.
Ha? Bukan tak sedap ni orang rumah ni tak. Kita nak kaya sama macam mak. Kau kat sunyi je punya cerita. Pasal tak cakap dulu. Alah, kau kat sini, kau kat sunyi juga namanya. Makan je. Tak. Ini sentimental value. Sama lepas Nabi. Orang yang tertib beratkan sangat pasal Nabi ni, dia bukan cerita lawa. Alah, apa cerita pakai baju pun nak. Susah sangat ni. Tak. Bagi orang yang tahu siapa dia sebenarnya Nabi dan jasa dia kepada kita semua, itu bukan alasan. Lagi nak cari lagi ada. Tuan-tuan, puan-puan, dan itu yang kita belajar ni. Pakai kandang maksud tuan-tuan dah tahu falsafah dan sebagainya itu. Kita tahu rentetan umat Islam sejak pada zaman Nabi sampai kelar sangat-sangat menitik beratkan soal sunnah Nabi SAW sebenarnya. Walaupun yang kecil-kecil. Banyak lagi yang kecil ni. Wa kadzalikal saya 8.30 saya berhenti dan saya minta balik. Saya dah cakap pada tuan imam tadi, tapi tuan imam tak ada. Saya kata malam ni saya tak dapat solat sama-sama, saya nak balik 8.30 saya berhenti, saya janji. Ada urusan Seri Perut Baginda di kampung. Tuan jangan banyak tanya. Ada urusan Seri Perut Baginda di kampung kan. Saya kena balik cepat. Kan maksud saya tak sembahyang lah di kampung kan. Wa kadzalika al-iktihal. Begitu juga celak. Bercelak. Nabi sangat suka bercelak. Contoh pernah dengar lagu Rindu Madinah. Adik-adik ni dalam YouTube type Rindu Madinah, keluar satu qasidah. Sedap lagunya. Saya nak nyanyi kan takut jadi lain lagu dah, awak bukan ahli nyanyi. Risau juga saya nak nyanyi. Elok-elok orang cerita ke Nabi jadi lain lah, muntah punya. Nabi sangat suka celak. Dengar Rindu Madinah, type dalam ni YouTube, dengar. Best dengar. Menambahkan cerita kita kepada Nabi SAW. Jangan sekarang buka balik ni. Dan celak Nabi SAW disebut adalah ismid lah, kita lain. Nama celak Nabi itu ismid. Alif, Tha, Mim, Dal. Ismid. Ada kitab karangan ulama Syafi'i pun menggunakan nama Ismidul Ainain fi mattafaqa alaihi Syaikhan Biham, itulah. Ismid ni maksud celak jenis yang Nabi pakai tu. Nama ni ismid, senang cerita celak berubat, bukan celak kosong, bukan celak hanya kosmetik. Nabi celak saja kosmetik bagi hitam. Sekarang ni dah bukan hitam dah, ungu pun ada, kuning pun ada. Dah jadi macam water limau. Kuning boleh celak hitam. Ismid tu celak berubat. Macam-macam warna ni oren. Kita pun saksi ni kucing Parsi ke siapa ke ni mata kan. Lain macam-macam, pening kepala kan. Jadi Nabi punya celak bukan celak kosmetik semata-mata, celak berubat. Hari ni ada tak jenis celak? Ada lagi. Sunat dalam mazhab Syafi'i bercelak ini sunat alal itlaq, secara mutlak sunat. Lelaki lah, kita lelaki tak biasa kan, orang Melayu tak biasa celak. Sedangkan dia adalah biasa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa celak ubat pun ubat mata, Nabi cabah mata. Cabah mata lebih kurang itu. Kanan dulu. Celak kanan dulu. Jadi ambillah kias. Kalau perempuan nak berhias untuk suami ke apa ke, nak taruh maskara ke eyeshadow ke apa semua itu ini, kanan dulu. Gincu pun kanan dulu. Walaupun Nabi tak begitu, kias pada celak. Cara gincu, bibir kanan atas, kemudian kanan juga bawah. Tak jadi. Mana ada orang mengincu je tu. Yang sebenarnya itu kanan atas, kanan kiri. Yang bawah dia tak gincu dia. Dia kena menang dulu kan. Mana ada dia buat betul. Nak kena tahu juga. Seorang fuqaha dia kena tahu betul. Kalau tidak dia merepek. Orang mana ada orang gincu je tu. Kan? Betul tak? Kena tahu. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Kita nak bagi hukum satu benda, kita kena tahu. Nak bagi hukum tu adalah cabang kepada dengan mula asalnya kita tahu gambaran awalnya apa. Engkau nak tahu gincu pun tiba-tiba orang cakap macam tu. Ada orang pakai atep.
Dia pakai sebelah atau bawah itu kemang-kemang. Jadi kanan lah, senang cerita kanan. Tengok kalau bawah nak kena trip, kanan lah tu. Oh, pusing pula. Pipi pun merah, pipi kanan lah tu, kiri pula. Begitu. Wasiwa, gosok gigi. Gosok gigi. Gigi tu kanan dulu, atas. Dari bawah pecah. Kanan ke atas dulu. Kemudian bawah kanan. Kemudian atas. Kiri, bawah kiri satu. Atau kanan atas, kiri atas. Kanan bawah, kiri bawah. Boleh dulu mana-mana. Kalau macam Upin Ipin, bulat. Itu cara gosoknya lah. Kanan lah, bulat kanan lah dulu. Begitu. Tampak macam Allah tak apa Ustaz malam ni. Benda-benda ini semua kami tahu tak betul. Kita cuma nak tahu ambilan dan macam mana nak tahu. Ini bukti. Kalau fikir macam tu, Imam Nawawi tak riwayat kan benda ni. Duduk dalam kitab. Dia nak tunjukkan betapa kita kasih kepada Nabi SAW. Buktinya ada, terpantau. Kok dia tak sayang kita. Tapi ummah daripada dulu sampai itulah interaksi umat Islam dengan sunnah Nabi ataupun dengan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wa taqlimul adhafir. Potong kuku. Potong kuku saya dah cerita tadi. Dah belum? Potong kuku macam mana? Main pedal ya? Tak boleh gigit-gigit. Ada gigit-gigit. Rumah dia tak pernah ada ketik kuku. Bukan ada gigit je. Hukum gigit pukul makruh. Dengan sebab kotoran makruh. Baca sikit apa kata Ibnu A'la syarah. Wa yabda'u minal yamin. Mesti mula dengan tangan kanan. Ni kuku tangan lah ni. Mula dengan tangan kanan. Ni dengar baik-baik ni adik-adik ni. Bil musabbihah. Ni musabbihah. Jari yang angkat tasbih, yang mengira tasbih. Mengira tasbih. Saya pun tak bawa. Tak payah tak pun. Kira tasbih kan jari ni. Panggil musabbihah. Ada jadi orang yang tolak. Tak kena. Dia macam ni. Ya. Ataupun namanya sabbabah. Sabbabah dari tunduk. Sabbabah. Mulanya huruf sin, sabbabah. Ini ibham. Ibham ibu jari bahasa Arab. Mulanya huruf alif. Yang ini wusta. Jari tengah. Ataupun jari hantu tu. Mulanya huruf wusta, waw. Yang ini bin sir. Jari manis. Namanya huruf mulanya huruf ba. Yang ini khinsir. Kelingking. Mulanya huruf kha. Alif, sin, waw, ba, kha. Nanti saya apa saya kata tu nanti ada di hujung ni. Jari tangan kanan bermula jari telunjuk. Apa tu? Dah kata tekak lah. Straight sampai ke kelingking. Nombor 1 jari tengah dari mana? Jari kelingking. Summa yukhtamu bi ibhamiha. Ditutupi tangan kanan ni dengan jari ibu jari. Ingat dulu. Wa minal yusra, tangan kanan dan tangan kiri. Start daripada bil khinsir ila ibham. Start daripada kelingking. Dari mana? Tengah telunjuk sampai ke ibu jari. Dia straight. Di sini zam. Jadi kalau macam ni dia terbalik. Wah, saya tunjuk ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai potong kuku macam-macam hair. Wa fi rijlai, pada dua kaki, kuku kaki lah ni. Mudah tu. Start
daripada bikhil siril yumna, start daripada kelingking jari kaki kanan straight sampai kelingking jari kaki kiri. Mudah. Kelingking kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, ibu jari kanan, ibu jari kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Itu boleh? Itu sunnah. Senang je. Macam itu ke sebelum dipotong. Biasa kaki start daripada ibu jari dulu. Biasa ada. Kita tak tahu. Sebab apa? Nak korang cekam segala bagian. Tidak. Kelingking dulu. Kama zakarahul Ghazali. Siapa punya pandangan ya? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Ada ambilan, bukan saja. Illa annahu qala, ada di tempat lain ada juga pandangan kedua. Pula dah ada pandangan, banyak pula pandangan. Potong kuku ni, kuku tangan. Pandangan kedua sama je macam yang tadi, cuma ibu jari kanan ni sifat buat tangan. Di akhir dia dah menjadi nombor 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tadi tangan sifat 10. Itu pandangan kedua. Boleh tak boleh ni? Boleh kan? Saya tahu orang sini mesti boleh ni. Di sini datangkan dua. Ada pandangan ketiga sebenarnya. Tak ada sih. Tak salah saya baca dalam kitab Bughyatul Tullab. Ada satu syair yang menghimpunkan, dia buat formula. Qallimil azfara bisunni wal adabi yaminuha khawabisun shimaluha au khasab. Potonglah kuku dengan mengikut sunnah dan penuh adab. Tangan kanan mengikut formula khawabis. Itu sebab saya ambil huruf-huruf nama huruf tadi. Dia pakai huruf tu, dia ambil. Dia buat formula. Khawabis ni boleh alif, sin, waw, ba, kha. Tangan kanan khawabis. Kha khinsir. Wa dari tengah. Alif ibham. Kemudian jari manis, jari telunjuk. Dia senang sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Shimaluha au khasab. Jari kiri, tangan kiri au khasab. 1, 6, 7, 8, 9, 10. Itu pandangan ketiga dalam bab potong kuku mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ada. Ya. Hari pemotongan dan Jumaat atau hari-hari lain Nabi. Macam mana Nasir? Hari pemotongan kuku. Hari Jumaat. ada didatangkan hari-hari dalam sini tak ada. Ada beberapa tempat lain kita jumpa memang yang disunatkan pada hari Jumaat. Ada tak hari-hari lain kau nak pilih? Ada. Hari Senin. Boleh tak potong kuku hari Selasa? Sebenarnya boleh saja. Sebenarnya boleh saja. Walaupun ada yang kata bila hari Selasa macam ni, Rabu kita semua macam ni. Tak jadi salah. Tak jadi salah. Untuk kita potong juga pada hari-hari tersebut. Boleh, tak ada masalah ya. Bagi mereka yang berpegang, tak nak juga. Saya hanya pada hari Jumaat. Itu terlebih baik. Itu terlebih baik. Dia potong hari Jumaat tu jangan ada sangkaan dia potong hari Rabu menyebabkan dapat musibah apa semua, jangan. Itu tak boleh. Itu tak boleh ya. Boleh cara. Jadi 3 cara ni kalau boleh dihadapkan, gunakanlah. Potong kuku kali ni guna pandangan pertama, akan datang guna pula pandangan kedua, sekali lagi pula guna pula pandangan ketiga. Maksud kita habis semua kita cuba. Kaki tak ada khilaf. Setakat pembacaan dan saya belajar itu sajalah. Tangan 3 riwayat, kaki 1. Kalau ada lagi, wallahu taala a'lam wa a'lam. Itu peringkat saya lah. Itu yang saya
Setakat yang saya jumpa itulah. Tuan-tuan perempuan yang tidak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Wa qassu syarib, potong misai. Qas ni maksudnya pendek ataupun trim. Misai ni trim. Kanan dulu, kiri. Kanan dulu misai belah kanan dulu. Maksud qas ni boleh tak sempat panjangkan sikit misai tu, boleh lah, trim lah. Janganlah sampai nak bibir pun tak nampak. Trim boleh elok, bukan macam tuan yang elok misai kan. Ini puria. Makan pun kena selok. Itu dah melampau kan. Wa natful ibd, cabut dulu ketiak kanan dulu. Yang Nabi sebut misal trim, ketiak cabut. Wa halqur ras, kepala cukur. Semua sebenarnya ada pendekatan lughawiyah tu, pendekatan bahasa, tetapi masa tak mengizinkan kita untuk kita berbicara panjang. Wassalamu minas salat. Assalamualaikum, sebutan tu adalah fi'al rukun qauli dalam solat. Balik tu sunat, balik yang bermula ke kanan. Islam. Wa dukhulul masjid wal khuruj minal khala. Masuk masjid, masuk surau, kaki kanan, keluar kaki kiri. Keluar daripada tandas, kaki kiri dulu. Masuk tandas, kaki kiri dulu. Keluar di kanan. Timbul masalah. Andai katalah ini masjid kan, pintu masjid dekat situ. Kita baca doa, keluar kaki kiri kan. Slipper kita ada tepi. Keluar kaki kiri, bukan dapat tadi kata pakai kiri. Nak pakai kasut kaki kanan. Macam mana pakai kasut kaki kanan, kaki kiri dah luar. Nak kena macam lompat tak masuk kaki kanan. Tak payah. Tidak, bunyi macam lalawan. Rupa di sini ada sebut. Sampai ke tahap itu. Dia ajar kalau keadaan macam itu, macam kita nak keluar rumah, kaki kanan, kaki kiri. Betul-betul selipar ada depan pintu. Dia ajar kaki itu pijak selipar kiri. Kaki kiri itu jangan pakai. Pijak kasut kiri itu, kaki kanan itu pula masuk. Kemudian kaki kiri masuk. Jadi dua-dua sunat kita dapat. Keluar dengan kaki kiri dapat, pakai kasut dengan kaki kanan mula pun kita dapat. Ajib, sangat pelik, sangat unik bagaimana umat Islam mengikut gaya hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada umat agama lain macam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya cukupkan sekadar itu saja bicara kita pada malam ini. Paling kurang adalah mengingatkan semula apa yang kita terlupa pada tidak yang baru dengar sebagai tahuan baru. Balik, kalau suami tak ikut, perempuan dia datang balik cerita dekat suami. Yang mana isteri tak ikut, cerita pada isteri. Anak-anak di rumah sebar-sebarkan yang baik-baik kepada siapa yang tak hadir. InsyaAllah mudah-mudahan salah surau ini berterusan dan berpanjangan dalam kita mengikut kehidupan dan kepribadian Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi saya cukupkan sekadar itu saja. Tidak ada apa-apa lagi. Ada aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan shalihan maqbula. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين وغزة. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.